Afiq. Okey. Kita ada 13 orang. Jadi tanpa buang masa, mari kita pergi kepada tajuk kita pada hari ini. Okey kelas, tajuk kita ialah menolak perpuluhan matematik tahun 4. Okey. Tajuk sebelum ni cikgu ajar tajuk apa? Tambah. Yes, tambah apa? Tambah perpuluhan. Yes, tambah perpuluhan. Terima kasih kepada yang masih ingat lagi ya. Yang ni huruf ya, bukan huruf ya. Salah. Dia sebenarnya adalah nombor seperti ya, saya usahkan sikit. Contohnya sifar perpuluhan 5. Ni yang ada titik ni. Nampak ah? Sifar perpuluhan sifar 3. Tu. Okey. Semua nombor yang ada titik ya. Boleh ingat ah? Okey. Baik. Kita pergi kepada tolak perpuluhan. Okey, dekat dalam gambar ni. Okey. Kalau kamu tengok sekali kamu tengok sekali imbas gambar yang saya tunjukkan ni, dia mengenai apa? Buah rambutan. Cerita buah rambutan. Kenapa dengan buah rambutan tu? Siapa boleh ceritakan kepada cikgu? Akil Naufal ada? Ada. Cuba ceritakan kepada cikgu. Kisah pasal apa ni? Rambutan yang sebelah kiri ni. Yang sebelah kiri yang dalam bakul ni, kemudian dia ada anak panah, kemudian ada pak cik tu angkat tangan terima kasih. Kemudian ada orang tu bawa bungkusan ni. Bungkusan rambutan. Ni cerita pasal apa? Tak, ceritanya pasal apa dengan rambutan tu? Budak tu mencuri ke? Mencuri buah rambutan daripada pak cik tu. Pak cik tu berkata, terima kasih nak. Macam tu ke? Budak tu beli. Budak tu? Beli. Dia beli yang mana? Berapakah berat yang dia beli? 12.6 ke 2.5? 2.5. Yes, terima kasih. Yang beli 2.5. Tapi yang 12.6 ni apa? Yang 12.6 ni cikgu bulatkan ni. Ini berat apa pula? Siapa tahu? Ini berat apa? Rambutan dalam bakul. Apa? Rambutan? Dalam bakul. Yelah, dalam bakul. Rambutan ni siapa punya? Peniaga. Yes, terima kasih. Okey. Ini adalah rambutan peniaga ya. Rambutan peniaga. Macam ni. Pak cik siapa yang punya? Ni pak cik ni punyalah ni. Yang terima kasih ni. Pak cik ni punya ni. Rambutan ni pak cik ni punya. Okey. Asalnya ada 12.6 kan. Dalam bakul ni dibawa pergi kedai dia. Ni bakul atas meja ni. Dibawa kemudian ada seorang beli. Faham? Seorang beli. Seorang beli. Akhirnya rambutan tu makin banyak makin sikit? Sikit. Makin sedikit. Dan satu masa nanti rambutan tu boleh habis. Okey. Inilah cerita dia. Soalannya dia tanya berapakah jisim rambutan? Jisim rambutan yang belum dijual, maknanya yang masih lagi ada di atas meja tadi tu. Okey. Dekat yang masih tinggal dengan pak cik tu. Yang belum dijual maknanya yang tinggal. Okey. Asalnya ada 12.6. Budak tu beli 2.5 kilo. Okey, tinggal berapa? Okey, kita tuliskan ayat matematik untuk rambutan ni. Jadi ayat matematiknya ialah kamu kena tulis macam ni. 12. Okey. Saya besarkan sikit ya supaya semua orang boleh nampak. Cara penulisan yang betul. 12.6 tolak. Okey. Tolak
Panjang sikit tolak tu. 2.5 sama dengan macam tu. 12.6 tolak. Okey, tolak 2.5. Nak macam mana nak susun 2.5? Ni 2.5 ni nak letak macam mana? Ikut titik puluhan. Letak titik dulu. Lepas tu letak sebelah kanan nombor 5, sebelah kiri nombor 2. Macam itu. Boleh? Boleh. Okey, cikgu dalam komputer pun ada pembaris. Okey, kamu jangan tak guna pembaris. Ya. Garis cantik-cantik macam tu. Rasa saya tunjukkan kepada semua orang ya. Guna pembaris. Bila kita guna pembaris, kita akan dapat satu garisan yang lurus. Faham? Lepas dah dapat tu, buatlah penolakan. Okey. 6 tolak 5 yang tepi ni? 1. Ya, 1. Titik itu masih lagi ada. Tulis titik. 2 tolak 2? Kosong. Sifar. 1 tolak tak ada apa? 1. Okey. Dapatlah jawapannya 10.1. Tapi jawapannya belum habis lagi. Okey, sama dengan 10.1. Kita ada unit belakang iaitu unitnya kilogram apa kilogram? Kg. Kg. Macam mana kamu tahu kg? Sebab ada dalam gambar tu. Ni dalam gambar ni yang saya besarkan ni. Nampak tak gambar tu? Kan dia tulis kg tu kat belakang tu. Kg ni. Bila dia tulis kg, kamu kena tulis balik. Kalau dia tulis liter, cm, kamu kena ikut balik. Kalau kamu tak ikut, nanti kamu kekurangan markah. Saya terpaksa tolak markah kamu. Okey, boleh faham ya? Boleh ya? Okey, baik. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Mengenai seorang murid perempuan ni, yang sebelah kiri ni, bernama Kaswini. Dan seorang murid lelaki yang bernama Fahim yang berada di tengah ni, yang sebelah kanan ni. Ceritanya kata apa? Kira tinggi Kaswini. Dia nak tanya tinggi Kaswini ni berapa. Okey. Kamu tengok betul-betul dalam gambar tu. Okey. Ni Kaswini ni. Okey. Yang tengah, yang lelaki tu Fahim. Okey, Fahim. Saya tak namalah Fahim. Boleh ke Fahim? Cikgu letak nama kamu. Hilang dah Fahim. Tadi ada. Cikgu sakit tekak ni. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya. Antara Kaswini dan Fahim, yang mana lagi tinggi? Fahim. Yes, Fahim lagi tinggi daripada Kaswini. Kaswini ni rendah aja. Ya. Tapi soalan dia bagi tahu tinggi Fahim ialah 1.4 meter ni yang cikgu bulatkan ni. Ni tinggi Fahim ni, daripada atas songkok dia ni sampailah hujung kaki dia ni. Okey, tu tinggi dia. Kemudian kalau kamu tengok kat sini, kat atas kepala Fahim ni, dia ada perbezaan ketinggian. Tahu beza? Maknanya Kaswini tu dia turun ke bawah sikit. Kepala dia punya rendah tu. Dia turun. Barulah sama dengan ni. Bukan baru sama. Dia rendah sikit daripada Fahim, iaitu kurang 0.13 meter. Ni maksudnya bila dia ada anak panah ke bawah, dia kurang. Kaswini ni kurang tinggi. Saya tulis ya. Kaswini kurang tinggi. Kurang tinggi daripada, ada orang masuk gemit ya. Okey dah. Kurang tinggi daripada Fahim. DRP tu daripada ya. Fahim. Okey. Kamu nampak perkataan kurang tu? Nampak tak? Nampak. Kurang tu maksudnya apa?
Kurang tu maksudnya kalau dalam bahasa matematik adalah operasi tolak. Ya, operasi tolak. Jadi dekat sini kita akan lakukan penolakan untuk dapatkan jawapan tinggi Kaswini ni. Maknanya daripada bawah, daripada hujung kaki Kaswini sampailah atas kepala Kaswini tu. Jadi kita gunakan pertama nombor ayat matematiknya iaitu 1.4 meter tolak sifar peluhan 1.3 meter. Macam tu. Okey, cikgu besarkan sikit sebab tulisannya kecil. Okey, macam ni. Jadi kita buatkan penolakan dia. Tulis dulu nombor yang pertama 1.4. Okey. Masukkan nombor yang kedua pula. Sifar titik 1.3 macam tu. Okey. Kemudian tuliskan operasi tolak. Alamak. Buat operasi tolak dan gunakan pembaris seperti ini. Gariskan di bawahnya 1, kemudian 1 lagi 2. Dia mesti ada 2 garis. Kalau kamu buat 1 garis tak jadi. Itu bukan. Okey. Macam kamulah. Pintu depan rumah kamu dah ada dah pasang dah pintu depan. Pintu belakang kamu tak pasang. Malam-malam masuk hantu ya. Okey. Kita buat penolakan. Ada benda yang perlu dilengkapkan ke? Ni nombor cikgu ni. Kosong. Yes, dekat mana sifar tu nak letak? Atas 3. Yes, ni atas 3. Ya, ada anak panah ni. Tuliskan nombor sifar sini. Siapa tak tulis berdosa? Kena tulis ya. Matematik lah kata dosa. Okey, kita tolakkan. Sifar tolak 3. 3. Apa pula 3? Sifar tolak 3 tak boleh. Pinjamkan dengan 4. Sifar tolak 3 tak boleh sebab sifar tu tak ada apa-apa. Potongkan 4 ni. 4 jadi 3. Yang sifar ni yang pinjam tadi kan. Bila sifar tu pinjam dia akan jadi 10. Baru boleh tolak. 10 tolak 3. 10 jari buang 3. Kalau tak tahu sangat buat macam ni. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10. Buang 3. 1, 2, 3. Tinggallah tu 7. Okey, yang tengah-tengah ni pula 3 tolak 1. 2. Yang ni mudah je. Tuliskan titik perpuluhan dan akhir sekali 1. Jadi jawapan ni ialah 1.27. Unitnya apa unitnya? Meter. Yes, M ya. Ada huruf M ni ya. Tuliskan M. M kecil. Macam tu. Lepas kira dah ada jawapan, ambil pembaris kamu yang cantik tu. Gariskan macam ni bawahnya. Garis. Barulah cantik tuan-tuan ya. Kalau dibuat lurus main garis je tak cantik ya. Baiklah. Seterusnya kita rehat dulu buat operasi tolak. Kita nak uji minda dulu. Okey. Soalannya ialah di manakah titik saya? Titik perpuluhan dia. Perpuluhan ya. Perpuluhan. Di manakah titik perpuluhan bagi nombor-nombor ini? Macam 3.3. Titiknya kat mana? Adakah sifar titik 3 ataupun 3 titik sifar? Yang mana tu? Yang sebelah kiri ke sebelah kanan? Kiri. Sebelah kiri. Sifar titik 3 ni. Kiri. Okey. Salah. Siapa lagi yang tahu jawapan lagi? Ada tak jawapan lain? Kiri ke kanan? Kanan. Inilah jawapan dia ni yang aku kuningkan. 3 tu sama dengan ni, 3 ni sama dengan 3 perpuluhan sifar.
Okey, kalau kamu baca pun nombornya masih lagi nombor 3, tak berubah pun. Kita tekak pula ya. Soalan yang kedua pula, 30. Cikgu bagi yang pertama. Cikgu buat kotak lah, mudah nampak. Adakah sifar perpuluhan 3 sifar? Ataupun kotak kedua 30 perpuluhan sifar. Yang mana satu? Sebelah kiri ke sebelah kanan? Kanan. Sebelah kanan ni ya. Yang cikgu kuningkan ni, kotak kedua ni. Cuba kamu sebutkan yang cikgu kuningkan tu, nombor dia. 30,0. Apa pula 30? Sebut yang depan ni betul-betul. 30. Ni depan ni 30. 30 perpuluhan Sifar. yes, itulah sebutan yang betul. Contoh lagi, jap saya terpaksa tunjukkan sikit. Ni yang scan suhu tu, alat scan suhu ni alat kan. Kemudian dia ada muncung kat sini, scan suhu tu. Okey, ni contoh alat scan suhu. Yang berdiri tu, saya lukis ni. Tak cantik pun tak apalah kan. Scan suhu yang kat dahi orang tu. Okey. Ni dahi orang. Okey, macam tu. Kan, scan suhu tu. Bila scan suhu dia akan keluar nombor bacaan suhu kan. Contohnya 36.5. Macam mana nak sebutkan nombor ni? 36.5. Mana pula point sini? Kita tak belajar point. 36. Sebut dulu nombor depan ni. Nombor depan ni 30. 36. Sebut macam biasa. Yang belakang ni ya, lepas titik tu je sebut lain sikit. 36 perpuluhan 3. Kalau suruh eja betul-betul. 36 perpuluhan LILMMA 5. Okey, inilah dia jawapannya. Ada orang mau masuk ke? Ada orang masuk tak? Okey, ini adalah 36.5. Okey, bukan 36.5 ataupun 36.5. Itu bahasa Inggeris. Kalau point tu bahasa Inggeris ya. Kita akan sebut 36.5. Itu point. Tapi kalau bahasa Melayu 36.5. Okey. Okey. Untuk 201 ni, kita bagi soalan yang seterusnya. Ni uji minda je dulu. 201 titik perpuluhannya dekat belakang. Dekat belakang. Semua titiknya kat belakang. Kalau dia tak ada titik, kamu tulis balik 2 sifar 1 201 perpuluhan sifar. Okey. Nombor 34 ni, titiknya dekat belakang juga. 34 perpuluhan sifar. yes, bagus. Dan akhir sekali ni 3 ni kat mana? Kat belakang juga. Jadi 3 perpuluhan sifar. Jangan letak rata-rata titik tu. Titik tu mesti di belakang dia. Okey. Ni sekadar nak uji minda sahaja. Okey. Kita pergi kepada soalan kedua terakhir. Ni. Saya nak seorang baca, iaitu Adriana Auni. Cuba baca. Bacakan ayat matematiknya kat atas ni. 7,918 tolak 3 Sama dengan okey, kotak kan. Ini ada pengiraan dia. Okey, bacakan bawah tu yang jam randik tu dia kata apa? Bincang. bincangkan Mana ada yang Auni tadi? bincangkan kesilapan yang dibuat. Bincangkan kesilapan bermakna dalam soalan kita ni ada kesilapan ni.
ada silap. Ada silapnya. Okey. Tengok dulu gambar tu di manakah silapnya. Okey. 3. Okey, di manakah silapnya? Di manakah silapnya tuan-tuan? 3. Siapa tahu dekat mana silapnya? 3. Kenapa 3 tu silap? Sekejap dia orang masuk, saya kena accept tu. Kenapa 3 tu silap? Salah. Kenapa 3 ni salah? Kenapa? 3 tu titik puluhan je kat mana? Oh, 7. Dekat belakang ni 3 perpuluhan sifar patutnya. 3 perpuluhan sifar. Tapi orang ni dia tak susun mengikut titik. Jadi tulisan sebenarnya 7.918. Tulis titik balik. 3 tu kat sini rupanya. 3 perpuluhan sifar. Macam tu. Yang kosong ni letak sifar yang warna merah tu. Okey, bermakna yang dalam soalan ni salah, yang ni salah. Yang ni betul. Okey, selesaikan 918.4. Okey, 4.918. Yang 7915 ni salah. Ramai murid akan buat soalan yang salah macam ni, jawapan yang salah ni. Bukannya murid tahun 4, murid tahun 6 pun masih lagi salah buat latihan, ya. Okey, baik. Kita bagi kepada soalan yang terakhir sebelum kita pergi buat latihan. Baik, kita sini ada 3 nombor. Tadi 2 nombor kan, kita ada 3 nombor. Ini sebenarnya sebagai pelengkap 3 nombor. Cara pertama, kamu kena lakukan penolakan 2 nombor dulu. Ni, yang saya bulatkan ni. Buat 2 nombor dulu. Kita tak boleh tolak 3-3. Tambah saja boleh 3-3. Tolak tak boleh. Jangan mandai-mandai. Okey, kemudian nombor 5 ni. Tuliskan perpuluhan dia. Susunkan nombor tersebut. Tulis 5 titik sifar. Macam ni. Kemudian kamu tolakkan. Tolak sifar titik 58. Okey, kemudian ambil pembaris. Okey, pembaris tu ni pembaris digital komputer cikgu. Garis bawah dia, ya. Guna pembaris. Guna pulsa. Yang tak lengkap tu kamu letakkan sifar kat atas, sebabnya 5 perpuluhan sifar, ya. Okey, kemudian tolakkan. Sifar tolak 8? Tak boleh. Saya besarkan sikit. Sifar tolak 8 tak boleh, kena pinjam daripada sifar sebelah yang tengah ni. Dia pun tak ada apa-apa. Kan? Tak ada apa-apa. Jadi pinjam dengan 5. 5 potong. Kamu tulis nombor 4. Okey, jumpa sifar lagi kan? Sifar ni kamu potong. Tulis 9. Potong lagi sebelah, kamu tulis 10. Macam tu. Sebab kita nak cepat. 4, 9, 10. Kalau ada nombor lain contohnya, cikgu buat contoh lain. Yang ni kamu dah belajar dah. Contoh lain adalah nombor 1000. 1 sifar. Tolak dengan 3, 3, 3. Berapakah, macam mana kita nak buat peminjaman dia? Okey. Sifar nak tolak 3 boleh? Dia kena pinjam dengan sebelah. Sebelah tak ada. Yang 1 baru ada. Jadi potong 1 jadi sifar. Yang sifar sebelah ni jadi 9. Satu lagi jadi 9. Akhir sekali jadi 10. Yes, akhir sekali jadi 10. Jangan kau letak 999. Itu polis. Ya. 9, 9, 10. Okey. Cikgu ulang balik. Ni nombor dia. 1000 tolak 333. Kita mulakan dengan yang hujung sekali. Sifar tolak 3. Tak boleh pinjam dengan sebelah. Tak ada. Jumpa 1.
1 tu potong, jadikan dia sifar. Okey, kemudian nombor sebelahnya tulis 9. Nombor kedua pun 9. Dan yang akhir sekali hujung jadikan dia 10. Okey. 10 tolak 3 dapat 7. 9 tolak 3 dapat 6. 9 tolak 3 dapat 6. Okey, ni jawapannya. 667. Ini ulang kaji je ni. Okey, ni cikgu padam dulu. Mak hilang. Okey, cikgu padam dulu sebab kita nak buat penolakan untuk perpuluhan ya. Okey, teruskan dengan penolakan perpuluhan. 10 tolak 8. 2. Yes, 2. 9 tolak 5. 4. 4. Letakkan titik perpuluhan. 4 tolak sifar. 4. 4. Okey, bagus. Adakah itu jawapannya, tuan-tuan? Belum. Sebab kita ada lagi tolak 4.79 ni. Jangan dibuang. Seterusnya guna pembaris kamu. Buatlah anak panah. Buat anak panah naik ke atas ya. Macam tu. Guna pembaris. Buat anak panah. Macam tu. Kemudian tuliskan nombor yang kamu buat anak panah tu. 4.42. Tolakkan nombor yang di atas ni. Turunkan dia. 4.079. Macam tu. Guna pembaris, garis. Okey, garis. Ruang kosong tu letakkan dengan nilai sifar. Okey, macam ni sifar ni. Alamak, buruk ni sifar juga. Okey, sifar macam ni. Cikgu besarkan sikit supaya kita lebih fokus soalan yang kita nak tolakkan ni. Okey, buat peminjaman. Sifar tolak 9 tak boleh pinjamkan dengan 2. 2 potong jadi 1. Nombor sebelah jadi 10. Okey, 10 tolak 9. 1. Bagus. 1 tolak 7. Tak boleh. Tak boleh pinjam dengan 4. Potong 4 tu jadi 3. Yang pinjam tu di sebelah kan. Jadi letak 1 depan dia. Macam tu. 11 tolak 7. 4. Yes, 4. Siapa yang tak tahu tolak tu, minta mak ayah ajar macam mana tak tolak, kamu tolak. Lepas tu yang barisan ketiga. 3 tolak 0. Sifar. 3. Dan akhir sekali letak titik perpuluhan. 4 tolak 4. Kebanyakan murid biasanya dia akan tinggalkan kosong kat sini. Biar tak ada nombor. Salah tu. Letakkan sifar kat sini. Okey. Kita akan dapat sifar perpuluhan 341. Jadi jawapannya, jangan lupa tulis dalam kotak. Sifar perpuluhan 341. Okey. Apa yang kita belajar pada hari ini? Iaitu menolak perpuluhan. Banyak kemahiran yang cikgu ajar pada hari ini, iaitu tolak perpuluhan. Okey, kita buat ni ulang kaji balik. Okey, perpuluhan tu ada titik perpuluhan. Kemudian kita tolak perpuluhan. Kisah rambutan tadi. Okey, kita pasal rambutan. Kemudian kita ada juga contoh tinggi. Kita nak cari tinggi Kaswini. Sebab tinggi Kaswini kurang daripada Fahim, jadi kena tolak. Kemudian kita belajar juga cara nak letakkan titik perpuluhan. Okey, kemudian ni cara nak tulis nombor perpuluhan dengan betul. Kemudian kita nak cari di manakah kesalahan perpuluhan yang telah orang ini lakukan. Dan yang terakhir sekali, kita telah pun belajar cara menolak perpuluhan yang ada 3 nombor. Okey. Pastikan kemahiran-kemahiran yang saya ajar hari ini kamu ingat sampai meninggal dunia ya.